Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memanfaatkan sebahagian daripada masa-masa kita dalam menuntut ilmu. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 168. 168 masih lagi dalam membincangkan matan matan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wal qadaru khairuhu wa syarruhu wa hulwuhu wa murruhu minallahi ta'ala. Qadar yang baik, yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan yang lalu, kita ada membahaskan tentang satu ayat Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa sahaja kebaikan yang menimpa kamu itu merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja musibah atau keburukan yang menimpa kamu itu datang daripada dirimu sendiri. Kalimah famin nafsik. Kita dah bincangkan tentang bab qada dan qadar. InsyaAllah kita faham dengan kadar yang cukup berkaitan qada qadar. Cuma Syekh hari ini Syekh mengambil kesempatan untuk membincangkan tentang faedah atau fakta sampingan yang bermanfaat untuk memahami ayat ini, iaitu muka surat 168. Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah berkata, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, famin nafsik, iaitu keburukan-keburukan itu datang dari diri kamu. Kalimah famin nafsik, iaitu dari diri kamu, mengandungi beberapa faedah. Sekarang ini berkaitan dengan faedah, berkaitan dengan pelajaran. Bila sebut faedah, dia bukan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan, tapi ayat tu ada mengandungi beberapa fakta ilmiah yang lain yang patut diperingatkan atau patut disampaikan sebagai fakta tambahan. Dan faedah ni adalah satu kelebihan. Sebab tu kalau kita belajar dengan mana masyayikh, untuk syarahkan matan, untuk syarahkan kitab, insya-Allah kita boleh buka banyak kitab. Tapi perkara yang membezakan antara seorang syekh dengan syekh yang lain, seorang guru yang lain, pengetahuan beliau yang luas. Menyebabkan kita belajar dalam satu bab, kita pun dapat manfaat dalam bab yang lain. Kerana penguasaan ilmu yang luas. Tidak terhad pada bab yang dibincangkan, tapi kadang-kadang ada fakta-fakta ilmiah yang dikeluarkan luar daripada konteks, namun sangat bermanfaat dan sangat memberikan pengetahuan, sangat memanfaatkan kita, dan ianya mengandungi pengetahuan yang unik. Kata Syekh, dalam ayat famin nafsik ada faedah, ada beberapa faedah. Apa dia?
manusia tidak tenang dan tidak tentram dengan nafsunya. Manusia tak kata aku ni baik. Dia tak rasa aku ni orang yang paling baik. Ayat ni turunkan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi dikatakan wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, macam mana dengan kita? Apa pengajarannya? Faedah di sini, pengajarannya kita jangan sangka kita ni baik sangat. Begitulah. Jangan rasa diri kita ni baik. Diri kita kat mana? Nafsu kita. Jangan rasa kita ni baik. Manusia tidak tenang dan tidak tentram dengan nafsunya kerana kejahatan ada tersorok di dalamnya. Dalam keadaan kita buat baik sekalipun, kadang-kadang tersorok padanya ada keburukan. Sebab tu, jangan bagi peluang pada nafsu kita untuk cuba-cuba buat jahat. Dia akan, kita akan kalah lah. Ada orang dia nak cuba iman, nak test kekuatan. Nak tahu selalu zaman sekarang isteri nak buat prank test suami, suami buat prank test isteri, nak uji kesetiaan. Jangan perkara itu. Nafsu ni semua benda yang Allah haramkan, jangan buka peluang dalam apa bentuk sekalipun. Sekali kita buka peluang, artinya kita memerangkap diri kita sendiri. Kerana orang yang paling setia macam mana sekalipun, orang yang paling kuat ibadah macam mana sekalipun, nafsu dalam dirinya ada nafsu, dan nafsu ni ada tertanam padanya beberapa perkara kejahatan. Tugas kita adalah untuk menundukkannya, bukan untuk memberi peluang kepadanya. Tidak bermakna orang yang sentiasa solat, orang yang sentiasa berada di majlis ilmu, mereka tidak melakukan maksiat. Mereka ialah orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya, menyibukkan diri dengan perkara amal ibadah, sibukkan diri majlis ilmu, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh memberikan ruang kepada nafsu untuk bermaharajalela. Jadi, famin nafsik mengandungi beberapa faedah. Manusia tidak tenang dan tidak tentram dengan nafsunya kerana kejahatan ada tersorok di dalamnya. Kejahatan tidak akan datang melaluinya. Kejahatan tidak akan datang melaluinya. Kita tengok terjemahan. Bukan tidak datang. La yaji'u illa minha. Kejahatan tidak datang kecuali melaluinya. Kalau sini sudah apa? Kejahatan tidak akan datang melaluinya. Tukar, kejahatan tidak akan datang kecuali melaluinya. Nafsu. Manusia tidak boleh sibuk mengutuk orang lain. Satu, kita tahu diri kita pun ada kelemahan dalam semua bab. Pertama, kita tahu diri kita jangan rasa aman sangat. Berhati-hati. Jangan bagi peluang pada nafsu. Yang kedua, kata Syekh, manusia tidak boleh sibuk mengutuk orang lain apabila orang lain melakukan kejahatan terhadapnya, kerana ia termasuk dalam kejahatan yang menimpanya. Ini juga terjemahan. Kita tak boleh kutuk orang lain. Kalau nampak orang melakukan kejahatan, itu merupakan ujian Allah dan musibah Allah timpa pada dia. Begitu maksud sebenar teks asal. Tak semestinya buat pada kita. Nampak orang buat salah, kita tak boleh kata, apalah dia ni buat salah macam ni. Jangan terlalu melampau mencela orang lain sehingga membawa makna menyucikan diri kita. Atau tazkiyatun nafs, merasa diri kita ni paling sempurna. Boleh memperingatkan perkara jahat, perlu dikutuk, perlu diberikan kedudukan selayaknya, tetapi kita tahu diri kita. Satu, diri kita tak sempurna. Yang kedua, bila orang lain buat kejahatan, ketahuilah itu ujian Allah pada dia, atau musibah yang Allah timpakan pada dia, musibah dalam agama dia. Jadi, kita tak boleh terlalu mengutuk orang. Sebab Allah sebut
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja keburukan termasuk maksiat itu datang daripada diri kamu. Berkemungkinan maksiat kita hari ini kesan daripada yang semalam. Ada orang tidak boleh meninggalkan satu maksiat kerana dia pernah melakukannya. Kerana dia pernah merasainya. Orang yang dah pernah minum arak. Dia pernah duduk, dia nak tinggalkan susah. Jadi dia akan tarik dia untuk buat maksiat yang seterusnya. Sebab tu jangan bagi peluang dan jangan mencela orang lain. Maka ia disebabkan dosanya. Mana kalau nampak orang lain buat dosa, itu musibah Allah timpa pada dia kerana dosanya, kerana dosa dia. Jadi apa yang perlu buat? Dia ni masa kita lah. Seseorang mana kita perlu meminta kita perlu meminta perlindungan dengan Allah dari kejahatan diri dan amalan kita. Satu kawan kita untuk mudah faham. Sepatutnya buat apa? Bila nampak orang ditimpa dengan musibah, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, Allah telah selamatkan aku daripada apa yang telah ditimpakan kepadanya, dan Allah telah melebihkan aku daripada ciptaan-ciptaan Allah dengan kelebihan yang banyak. Syukur, bukan kerana kita nak kutuk orang, tidak. Bila nampak satu benda sama ada bab musibah, bab dunia, nampak orang kemalangan, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahu wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nampak orang buat maksiat, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Begitulah keadaan kita. Kerana jiwa kita bukanlah jiwa yang suci. Dan apa yang perlu buat? Dia perlu meminta perlindungan dengan Allah dari kejahatan diri dan amalannya, dan meminta Allah Subhanahu wa taala menolongnya dalam mentaatinya. Dengan itu akan terhasil segala kebaikan bagi dirinya dan segala keburukan dapat dihindarkan. Jadi caranya apa? Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berdoa, sentiasa berdoa. Walaupun kita berada di majlis ilmu, minta istiqamah. Walaupun kita sedang salat, minta Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah kepada kita. Itulah rahsia bacaan doa. Kenapa kita perlu baca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari semalam paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh kata Syekh, oleh itu doa yang paling berguna, bijak dan paling mulia ialah doa Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Gariskan kalimah ihdinas siratal mustaqim. Mana ihdina, doa untuk diberikan hidayah. Hidayah apa yang kita minta? Doa situ ihdinas siratal mustaqim. Allah sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalimah ihdina dia mutaaddi dengan dua fa'il. Kadang-kadang ihdina ila siratal mustaqim, dan yang kedua ihdina ala siratil mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nak nampak, kita nak nampak mana jalan yang lurus. Ila maksud jauh. Tunjukkan kami ila siratul mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Atau ihdina ala siratul mustaqim, bimbing kami berada di atas jalan yang lurus. Mana satu yang Allah nak kat sini? Allah sebut ila ke ala? Allah sebut ihdina ala siratul mustaqim ke Allah sebut ihdina ila siratul mustaqim? Allah sebut ihdina siratul mustaqim. Tidak sebut ala dan ila. Bermaksud kedua-duanya yang diminta. Iaitu tunjukkan jalan yang lurus, hidayah ila sirat, atau kita nama hidayatul irsyad, petunjuk. Allah tunjukkan pada kita ilmu yang benar, tahu yang mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Dan ihdina ala sirat, letakkanlah kami, bimbinglah kami di atas jalan yang lurus, atau kita namakan sebagai hidayatut taufiq. Jadi
Ihdina ila siratal mustaqim, ihdina ala siratal mustaqim, diringkaskan dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini kerana apabila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada jalan ini, maka dia akan menolongnya melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Maka dengan itu tidak ada ditimpa keburukan, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Kalau Allah dah bagi hidayah, insya-Allah kita akan berada dalam ketaatan, iaitu ihdina ala siratal mustaqim. Minta Allah berikan petunjuk pada kita. Soalan ini dikemukakan oleh sebahagian golongan Mu'tazilah dan sampai sekarang golongan Orientalis dan musuh Islam, malah terutama orang-orang sebahagian daripada pengikut agama lain atau pendakwah agama lain menggunakan poin ini untuk menjadikan atau menyampaikan syubhah kepada orang Islam. Kata mereka, orang Islam ni berada di atas hidayah ke belum? Orang Islam sekarang ni dah berada di atas hidayah Allah atau belum agama Islam? Agama hidayah, betul? Agama Islam. Tapi kenapa agama Islam ajarkan tiap hari minta tunjukkan jalan yang lurus? Kalau minta tunjukkan jalan yang lurus, kata mereka, artinya mereka belum jumpa jalan yang lurus. So tu ihdina, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu tanda jahilnya mereka tentang bahasa Arab. Pertama, jahilnya mereka tentang dalalah syar'iyah, tentang dalil-dalil dalam syarak. Dan kalau kita nak jawab dengan mudah, dan untuk kita mudah faham sendiri, ihdinas siratal mustaqim, kenapa kita minta balik-balik? Okey, kalau kita ni mungkin ada lagi kurang, betul? Banyak benda yang kita yang tak tahu. Rasulullah berada dalam hidayah ke belum? Hidayah Rasul. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Nabi, sesungguhnya kamu betul-betul menunjukkan jalan kepada manusia, menunjukkan jalan kepada jalan yang lurus. Okey. Untuk Rasulullah, kenapa Rasulullah doa balik-balik ihdinas siratal mustaqim? Dan untuk orang yang baik-baik ni, yang taat pada Allah, kenapa balik-balik minta ihdinas siratal mustaqim? Ini yang Syekh jawab. Syekh kata, akan tetapi dosalah yang menjadi pengiring nafsu manusia. Manusia perlu kepada petunjuk di sepanjang masa. Kita ni dah Allah bimbing, buat ketaatan dan sebagainya, tapi nafsu masih ada. Dan nafsu ni sentiasa suruh buat perkara yang buruk, perkara yang jahat. Jadi kita perlu sentiasa minta hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu kepada petunjuk di sepanjang masa. Dia lebih perlu kepada petunjuk berbanding perlu kepada makanan dan minuman. Makan minum, kalau tak makan minum apa jadi? Mati. Bila mati musnahlah dunianya. Tapi kalau dia tak dapat hidayah, dia akan memusnahkan akhiratnya, selama-lamanya kat neraka. Sudah tentu hilangnya hidayah lebih berat berbanding hilangnya makanan. Tak dapat hidayah lebih berat berbanding tak dapat makanan. Kalau orang tak dapat makanan, orang kelaparan, tak ada makanan, cari tak jumpa, dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan, kalau dia redha ke depan kepada Allah SWT, dia meninggal dalam keadaan Allah akan balas kebaikan dia. Tapi kalau hidup senang lenang, tapi berada di atas kesesatan, tidak dapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merugikan hayatnya, akhiratnya sepanjang kehidupan akhiratnya. Berapalah nilai dunia dibandingkan dengan nilai hidup akhirat. Bukan seperti yang dikatakan oleh setengah mufassirin. Ramailah mufassirin yang cakap, apa erti ihdinas siratal mustaqim? Mereka kata,
ihdinas siratal mustaqim maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya petunjuk, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berdoa tadi, orang yang solat tadi. Maka buat apa lagi dia memohon petunjuk? Okay. Maksud memohon hidayah ni kata setengah mufassirin. Maksud memohon hidayah di atas ialah memohon supaya diperkukuhkan dan ditambahkan hidayah. Setengah mufassirin kata minta ihdinas siratal mustaqim tu bukan minta jalan yang lurus, bukan minta petunjuk, tapi minta istiqamah di atas jalan yang lurus. Kata Syekh, makna tu dari segi makna tak salah, tapi dalam ayat ni Syekh tidak setuju. Dalam ayat ni ihdinas siratal mustaqim artinya minta kekal untuk tambahkan hidayah. Maksud dah ada kat hidayah, kemudian tak, hanya minta istiqamah kan? Kata Syekh tak. Memang kita ni perlukan petunjuk Allah. Banyak benda yang kita tahu sikit sangat. Walaupun kita ada di atas hidayah solat, tapi masih banyak benda kita tak tahu. Urusan harian kita masih banyak kita tak tahu. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, memang minta lagi hidayah, minta lagi ilmu pengetahuan, minta lagi taufik, terus menerus. Walaupun kita berada di atas taufik. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan segala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari hari ke hari Allah tambahkan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyu, Allah berikan ilmu yang sebagainya. Semua ini merupakan hidayah. Jadi hidup kita tiap-tiap detik memerlukan kepada bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Malah manusia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya secara terperinci pada setiap hari, sehingga dia memberikan ilham untuk melakukan sesuatu perbuatan itu. Sekiranya itu ilmu tidak akan menjadi alasan manusia dalam melakukan kesilapan. Itu salah, mesti terjemahan. Maksudnya kita ni memerlukan hidayah daripada Allah dalam tiap-tiap urusan kita. Tiap-tiap urusan dunia, urusan akhirat, kehidupan kita. Sepanjang gerak-geri kita, kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita berada di siratal mustaqim, tapi kita minta lagi tiap-tiap urusan kita minta Allah berikan petunjuk yang baik. Kita kenal kebenaran. Di depan kita belum tahu. Banyak benda lagi yang kita belum jumpa. Sebab tu tak boleh orang yang dah belajar sunnah ni, dah lama sunnah ni, kita tinggal lah. Ramai orang kata, dah lama dah sunnah nak belajar. Dari dulu saya belajar, 12 tahun, 13 tahun, 20 tahun yang lepas. Okey, belajar. Tapi dari hari ke hari, hidayah Allah akan bertambah. Kita perlukan hidayah, bimbingan sepanjang hayat. Mungkin apa yang kita dah belajar, kita boleh jadi lupa. Mungkin semangat yang ada pada kita boleh hilang. Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam melaksanakan sunnah, semangat dalam berdakwah, semangat dalam menyampaikan pesanan kepada kawan-kawan. Kalau kita tak hadir dan tidak sentiasa memerhatikan jiwa kita dan sentiasa menasihati diri kita, kita akan tinggal. Tak kiralah sama ada yang mengajar atau yang belajar, sama. Kalau kita lama cuti, happy-nya kemain. Seronok. Wah, kalau kita ni, kita hidup dalam kita, kalau kita dalam hari-hari kita, contohlah, pengalaman sendiri. Hari-hari ada jadual, ngajar-ngajar, Masya Allah, buka lagi kitab, tengok lagi, baru nak seronok. Nak seronok, nak jalan ke mana, buka kitab lagi. Sebab jadual ada. Kan, sekarang ni pula pergi mana pun tak lepas. Tak ada cuti. Online. Ada kelas online. Sentiasa buka. Macam orang kata tak sempat layan cerita. Cerita berseriman tak tengok lah. Memang tak sempat lah. Sebab apa? Sebab sibuk. Tapi kalau macam ada peluang saya sekali, seronoknya kalau tak ada. Seronok ni lah bahaya ni. Bila kita lepas sekali, sebab tu kalau pelajar, anak-anak kita, bagi ponteng sekali, dia akan cari ruang untuk ponteng seterusnya. Itulah, jiwa kita begitu. Jiwa kita begitu. Okey. Tidak memadai
Okey, tidak akan menjadi alasan manusia dalam okay. Tidak memadai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu terhadap sesuatu perbuatan, malah ia perlu menjadikan kehendak melakukannya dalam diri manusia untuk melakukan apa yang telah diajarkannya. Faham? Tak cukup untuk kita tak memadai untuk dapat tahu saja, tapi kita diberikan hidayah untuk bersemangat dan beristiqamah untuk melaksanakan apa yang kita tahu. Tak cukup untuk kita tahu. Sekiranya tidak, kena tengok betul ni ayatnya. Sekiranya tidak, apabila dia tidak mendapat petunjuk, ilmu akan dijadikan alasan. Allah Subhanahu Wa Taala juga mesti menjadikannya berupa melakukan perbuatan yang hendak dilakukannya. Baca dulu sekali embah loh. Kebenaran yang tidak kita ketahui. Okey, sampai sini. Okey, yang tu lupakanlah. Lupakan. Sama yang macam nak sebut. Cuma ayat tu kena susun cantik balik. Tengok balik. Cuba kita tengok kat sini. Ni usaha pertama ni, buku usaha pertama dan tak mudah. Cetak mana, walaupun kita baca kitab ni kita nampak ada terjemahan salah, tapi usaha menterjemahkan syarah akidah tahawiyah Ibn Abil Is ni, bahasanya bukan bahasa lepas kita belajar dah tahu bahasa Arab kita faham. Bagi orang Arab pun dia tercengang pada setengah perkara kerana bahasanya tinggi, kadang-kadang melibatkan pelbagai ilmu dimuatkan. Sebab tu kitab akidah tahawiyah ni kalau di ranking level kita belajar akidah tu biar musawab 4. Tuan-tuan kita belajar tu hafal matan je tu kan. Mula dengan usul salatah ke qawaid arba'ah ke sebagainya, kasyf syubhat, naik sampai kat hujung biasanya baru syarah akidah tahawiyah. Selevel dengan ma'arij qabul dan sebagainya, mana yang kitab-kitab panjang. Kalau dalam uluhiyah, Fathul Majid dan sebagainya, mana kitab-kitab yang dikategorikan kitab-kitab yang perlu ada asas. Sebab tu nak terjemahkan ni dia perlukan tak mudah lah. Kalau contoh Hana nampak sekarang ada kesilapan, so Hana buat sikit lagi teruk. Belum tentu kita boleh buat sebaik yang telah dilakukan. Jadi biasanya cetakan-cetakan macam ni akan ada cetakan kedua lebih baik. Itulah yang kebiasaannya. Cuma yang ni tak nampak, tak cetak-cetak lagi. Cetakan untuk kitab ni tak nampak cetakan baru. Okey. Yakin tak ada bajet. Yalah, bertahun-tahun tak ada bajet. Okey, tak apalah, insya-Allah semoga Allah mudahkan urusan. Ni kalau hak cipta kepada penulis boleh ni kan, tapi hak cipta kepada jabatan wallah alam rasa macam jabatan kalau ikutkan pada ni hak cipta jabatan, wallah alam. Okey. Kebenaran yang tidak kita ketahui adalah berlipat ganda berbanding dengan yang kita ketahui. Betul? Okey, dalam Al-Quran ada beberapa ayat khilaf. Sebab khilaf ulama dalam kira ayat Quran itu sendiri. Orang Melayu paling famous 6. Kan, senang nak ingat. Okey, tak apalah. Tak kira dah panggil Al-Iqal mana sekalipun. Mana bagi ulama yang dalam bab panggilan ayat. Tapi dalam ayat Quran banyak-banyak tu, lebih 6,000 ayat, berapa ayat yang kita mahir betul-betul faham? Soalan pertama tu. Yang hafal tu cerita nombor seterusnya lah kita ingat. Dalam Sahih Bukhari, berapa hadis yang kita mahir? Riwayah dan dirayah. Campur dengan Sahih Muslim. Campur dengan, tengok kitab kat belakang ni. Dalam kitab banyak-banyak tu, berapa kitab yang kita dah mahir, habis. Maksudnya, apa yang kita tahu ni lebih sikit berbandingkan apa yang kita tak tahu. Berapa kali ganda
confirm lah, tak ada nilainya sisi ilmu yang banyak. Jadi perlukan kepada hidayah Allah. Bukan bererti kita minta hidayah, artinya kita dah tak dapat petunjuk, kita berada di atas hidayah. Tapi kita terus-menerus meminta hidayah. Kerana hidup kita sentiasa memerlukan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang tidak kita ketahui adalah berlipat ganda berbanding dengan yang kita ketahui. Amalan yang kita tidak mahu melakukannya kerana malas adalah lebih banyak dari amalan yang kita hendak melakukannya. Kita tak buat ni, yang kita tak buat sikit, yang kita boleh buat, tak buat tu sikit, yang kita tak buat lagi, yang kita tak tahu tu lagi banyak. Kita tahu, kita kena solat tahajud contoh. Itu yang kita tahu. Kita tak buat juga. Yang tu kita tak buat. Kita tahu, kena solat duha. Kan? Kita tak buat. Benda yang kita tak buat sebab malas. Kita tahu dan tak buat. Lebih sikit berbanding dengan benda yang kita tak tahu dan perlu buat. Mana yang tahu pun tak sempat kita, tak boleh kita amalkan dengan sebenar-benarnya. Apatah lagi banyak lagi yang kita belum tahu. Begitu juga amalan yang tidak kita upaya lakukan akan berlipat kali ganda berbanding dengan amalan yang upaya kita lakukan. Tadi ilmu ni amalan. Perkara yang kita tahu secara umum tetapi tidak kita ketahui secara terperinci, tidak dapat dikira banyaknya. Cakap tahu umum-umum je. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Baca surah Fatihah 7 ayat dah tahu terjemah. Tapi ulama kata semua isi kandungan Quran ada dalam surah Fatihah. Kita jadi tengok balik ni. Kita tahu umum. Secara terperinci kita tak tahu. Ibn Qayyim rahimahullah tulis kitab Madarijus Salikin untuk syarahkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab yang begitu panjang, 4 jilid besar. Cetakan yang ada 4 jilid, 1 jilid 700 muka surat. Yang besar, yang tebal-tebal. 4 tu. Hanya syarah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan adakah sempurna? Tak. Contoh bab takrim, Ibn Qayyim sebut berkaitan dengan kenapa Allah dahulukan iyyaka na'budu sebelum iyyaka nasta'in. Dah sebut dalam 8 wajah. Ketika sesi tadabbur dilakukan, masyayikh jumpa lebih pada 30 wajah daripada apa yang Ibn Qayyim tak sebut. Kenapa Allah dahulukan iyyaka na'budu sebelum iyyaka nasta'in? Kita fahamkan makna cukuplah, terjemah. Hanya kau kami sembah, hanya kau kami meminta pertolongan. Umum. Terperinci kita tak tahu. Kita tahu yang mana ayat berkaitan dengan rububiyah, yang mana berkaitan dengan uluhiyah. Iyyaka na'budu berkaitan dengan uluhiyah, iyyaka nasta'in berkaitan dengan rububiyah. Barakallahu fiik. Doa berkaitan dengan uluhiyah, dengan rububiyah, mana lebih tinggi? Doa berkaitan dengan meminta, berkaitan dengan urusan rububiyah, dengan doa berkaitan urusan uluhiyah, yang mana level lebih tinggi? Uluhiyah. Kita dah belajar sebelum ni, perkataan doa. Doa orang awam, ya Allah, luluskan periksa, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit, ya Allah. Ya Allah, aku nak kaya, ya Allah. Ya Allah, selesaikan masa kewangan, ya Allah. Semua rububiyah. Doa orang saleh, dia tak pergi situ dah. Doa dia, ya Allah, berikan aku khusyuk dalam solat, ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku daripada azab kubur, ya Allah. Cerita semua tentang ibadah. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang saleh. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang berjihad fi sabilik. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang masuk syurga tanpa hisab. Semua sekali cerita tentang uluhiyah. Sama tak level? Tak sama, walaupun dia doa. Iyyaka na'budu berkaitan dengan uluhiyah. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan rububiyah.
Iyyaka na'budu berkaitan dengan ghayah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah pada Allah. Wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan wasilah. Cara untuk kita mencapai ghayah kita adalah dengan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita ni tak habis cerita. Panjang. Tapi maksudnya kita banyak benda detail yang kita tak tahu dalam ayat-ayat yang kita hafal. Ini yang Syekh maksudkan. Jadi banyak perkara umum yang kita tahu secara umum, dan kita tidak tahu secara perinciannya. Sangat banyak, kata Syekh. Banyak perkara yang kita tak tahu. Kita hanya tahu umum-umum je. Detail kita tak tahu. Yang tak tahu langsung tu banyak dah. Yang dah tahu, kita tahu secara umum, bukan tahu secara terperinci. Kita perlu kepada hidayah sepenuhnya. Sesiapa yang telah mendapat hidayah sepenuhnya, maka doanya adalah untuk meminta ditetapkan di atas hidayah. Ia merupakan tahap yang terakhir. Setelah mendapat semua bentuk hidayah itu, maka ada hidayah lain, iaitu hidayah ke arah jalan syurga di akhirat. Kalau kat dunia ni kita dapat hidayah ni, hidayah penghujung sekali ialah petunjuk Allah bila kita dikumpulkan dan diarahkan masuk ke syurga atau dibawa masuk ke syurga. Inilah hidayah di hari akhirat. Selalu kita cakap, semoga Allah SWT, apa yang baik Allah, apa yang kurang daripada kita, semoga Allah SWT berikan hidayah kita di dunia dan akhirat, dan akhirnya kita bimbing masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ke syurga. Seringlah kita nampak penceramah sebut macam tu. Anak sendiri pun kadang-kadang sebut begitu. Sebab apa? Hidayah kita lepas kita berada di atas siratal mustaqim di dunia ini, Allah akan berikan hidayah kita ketika di akhirat, akan ditunjukkan jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari akhirat. Oleh itu, manusia diperintahkan berdoa dengan doa ini dalam setiap kali sembahyang, kerana mereka amat perlukannya. Tidak ada sesuatu yang mereka amat perlukan selain dari doa ini. Doa ini doa yang paling agung secara mutlak. Tidak ada doa yang lebih agung daripada doa ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang mengandungi segala permintaan. Kita hendak mengetahui bahawa dengan hikmah dan sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan doa ini sebagai sebab utama mendatangkan kebaikan dan menghalang keburukan. Bila Allah wajibkan kita doa dengan doa tersebut, adalah kebaikan yang Allah nak daripada perkara tersebut. Amal ibadah bila Allah wajibkan, artinya fadilatnya besar. Sebab itu tak boleh tinggalkan kewajipan yang Allah wajibkan. Puasa sunat, puasa wajib, yang mana lebih besar? Puasa wajib. Puasa sunat fi sabilillah, iaitu puasa sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, fadilatnya apa? Puasa betul-betul lillah. Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau ba'adallahu baina wajhihi wa bainan nar 70 kharifan. Atau kama qala. Barang siapa yang berpuasa kerana Allah, fi sabilillah, artinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka 70 tahun perjalanan. Satu hari. Itu puasa mutlak. Puasa sunat kerana Allah. Bukan puasa Isnin, bukan puasa Khamis, bukan puasa Ashura, bukan puasa Zulhijjah, bukan puasa hari-hari putih. Puasa yang mutlak fi sabilillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dengan puasa wajib di bulan Ramadan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila wajibkan kita suatu perkara, Allah nak bagi bonus pada kita. Selepas Ramadan sampai sekarang, berapa hari kita puasa? Hari bebas ni.
Ada orang kalau Allah bagi dia bebas memang tak puasa sampai Ramadan depan. Kalau Allah tak wajibkan, betul? Selagi Allah tak wajibkan, dia tak buat. Sedangkan manfaatnya besar untuk kita. Doa pula. Doa. Kalau Allah tak wajibkan kita baca ihdinas siratal mustaqim, mungkin doa kita hanya minta, ya Allah duit, ya Allah projek, ya Allah Tuhanku kesihatan. Semua kita minta yang kita nak dapat. Minta, itu saja kita minta. Itu bukan minta. Mungkin ada orang tak minta. Tapi Allah wajibkan kita doa sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menjelaskan bahawa kejahatan berpunca daripada nafsu, sekalipun ia termasuk dalam qadar Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda jahat ini disebabkan pada nafsu, walaupun kita tahu bahawa semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Apabila begitulah keadaannya, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba hendak meminta ampun daripadanya dari segala dosa-dosanya. Tidak boleh bertawakal kecuali kepadanya sahaja, kerana tidak ada yang boleh mendatangkan kebaikan melainkan Dia sahaja. Maka dengan itu adalah wajib mentauhidkannya, bertawakal, bersyukur kepadanya sahaja, dan beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Jadi hidup kita penuh dengan apa? Minta hidayah kepada Allah, taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, istighfar atas dosa. Itu saja yang menjadikan kesibukan dalam hidup kita. Lebih banyak kita sibuk terhadap perkara ini, lebih daripada kita menghukum orang lain. Kita hukum orang lain bila? Kita sibuk dengan diri kita. Orang lain bila? Kalau nampak zahir kemungkaran depan mata. Man ra'a minkum munkaran. Tak nampak mungkar, tak bertembung depan muka, tak payah sibuk. Tak payah sibuk nak korek urusan orang lain. Atau kemungkaran yang zahir, atau kemungkaran yang besar berlaku satu tempat tersembunyi tapi diketahui. Itu baru kita ambil pot. Kalau tak, hidup kita sibuk dengan diri kita. Bukan pergi scroll handset orang. Pergi godam. Ada orang tak ada kerja. Dia pergi godam handset orang, hack handset orang, cari rahsia orang. Oh, nampak hebat pula tu. Hackers terkenal, begini, begitu. Ada yang hack untuk curi, itu satu masalah ni. Ada orang hack sebab seronok-seronok je. Nak tahu rahsia orang, nak tahu cerita orang. Banyak masa yang dihabiskan ke arah situ. Sepatutnya hidup kita sentiasa dalam keadaan memuji Allah atau meminta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kebaikan, puji Allah Subhanahu wa taala. Buat salah, istighfar dan mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara hidup kita berada di antara tasbih, tahmid, istighfar, takbir. Inilah dia kehidupan kita bila kita tahu, kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Semua ini dihimpunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Sebagaimana sabit diriwayatkan daripada baginda dalam Sahih Bukhari bahawa apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tak silap ana ni hadis Anas. Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hadis yang menunjukkan bahawa Nabi baca adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Abi Sa'id. Hadis Abi Sa'id. Oh, ada juga hadis Anas, ya. Hadis Anas dan hadis Abu Sa'id. Kerana dalam masalah ini ada khilaf dalam masalah fiqh. Imam baca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana
lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Semuanya boleh. Tiga-tiganya warid daripada Nabi SAW. Nabi pernah baca Rabbana lakal hamd. Nabi pernah baca Rabbana walakal hamd. Nabi pernah baca Allahumma Rabbana lakal hamd. Okey, ada tak kemungkinan Nabi baca banyak kali? Mungkin, sebab solat berlaku banyak kali. Tapi kalau peristiwa berlaku sekali saja, Isra' Mi'raj contoh, tak boleh kata, betul Aisyah dengan Ibn Abbas khilaf, Nabi nampak Allah atau tidak. Sebab peristiwa itu berlaku sekali, tak boleh nak kata ya ataupun tidak. Tak boleh kata banyak kali. Bila satu peristiwa berlaku banyak kali, kita boleh kata adanya khilaf. Nabi mungkin, kalau duduknya sahih, mungkin peristiwa yang berbeza. Di sini solat, bukan solat, ada kemungkinan Nabi baca dengan lafaz-lafaz tersebut. Cuma khilaf kat sini, makmum yang kena baca Rabbana lakal hamd ke, atau imam baca sekali, atau imam tak payah baca. Contoh imam kata Sami Allahu liman hamidah, imam perlu baca Rabbana lakal hamd ke, imam diam saja. Ya, kalau yang jadi imam, Sami Allahu liman hamidah, baca tak Rabbana lakal hamd? Makmum pula, bila imam baca Sami Allahu liman hamidah, baca balik Sami Allahu liman hamidah ke, atau terus Rabbana walakal hamd? Ni khilaf. Saya ni teringat sini sebab tak sempat rujuk pula, tak tengok. Tapi hadis ada meriwayatkan bahawa Nabi sebut, Nabi baca. Bila Nabi baca, hadis yang kata Nabi baca, riwayat kata Nabi baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalau kata Nabi baca, artinya ini pandangan jumhur, kita sebagai makmum bila dengar imam baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita baca Rabbana lakal hamd, dan imam pun baca Rabbana lakal hamd. Sebab Nabi baca, Nabi imam, Nabi pun baca Rabbana lakal hamd. Tapi kalau ada jumpa riwayat, anda pun tak sempat nak cek riwayat teman-teman kumpul pun. Jumpa riwayat, Nabi setengah hadis sebut, Nabi kata bila kamu dengar imam baca Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd. Bila kamu dengar Nabi baca, imam baca Sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu baca Rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat akan diampunkan dosanya. Nah, hadis yang sebegitu lafaznya lebih kurang. Artinya bila imam baca Sami Allahu liman hamidah, hendaklah kalian baca Rabbana lakal hamd. Artinya imam dia baca Sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamd. Ini mazhab Malikiyah. Berbincang ini seronok sebenarnya. Kalau dapat disimpulkan fiqh, tapi itu tanya Ustaz KA. Dia ajar fiqh. Dia ajar Umdatul Ahkam kan. Umdatul Ahkam ke? Bulughul Maram. Tanya Ustaz Kelanua. Detail. Antara khilaf yang menarik, antara dalam solat ni, bab kunut menarik. Perlu pada pemahaman yang detail. Antaranya bab Sami Allahu liman hamidah. Itu bab fiqh. Belum lagi cerita buat bid'ah, boleh buat bid'ah atau tidak Sami Allahu liman hamidah. Kan orang cerita sahabat baca Nabi, tengah riwayat, sahabat baca Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata siapa yang baca tadi, siapa yang baca dengan kalimah-kalimah ini, Nabi cerita bahawa malaikat berebut, malaikat jumlah yang ramai berebut untuk mencatatkan lafaz tersebut. Jadi sahabat ni dia baca sebelum Nabi ajar. Boleh tak buat bid'ah? Nabi tak ajar lagi. Dia baca dulu. Sama dengan Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas solat Nabi baca, siapa baca Allahu Akbar kabira? Sahabat kata, saya Rasulullah. Sesungguhnya langit terbuka. Langit dibuka untuk menerima amalan tersebut. Boleh tak buat bid'ah? Ya? Nabi masih hidup. Nabi masih hidup lah, kena ikut Nabi.
Betul lah tu. Nak endorse. Tapi sajalah. Jawapannya, masa tu belum ada larangan. Solat ni mengalami Nabi SAW solat bila difardukan di Mekah sampai ke Madinah, daripada waktu pagi dan petang, daripada waktu sekali jadi pagi petang, kemudian jadi 5 waktu pula 2 rakaat. Kemudian bila Nabi hijrah ke Madinah Munawwarah, jadinya rakaat 2 4 4 3 4 yang macam sekarang. Berlaku proses. Sebelumnya solat sampai Madinah pun masih lagi borak, sambil solat sambil tanya khabar kawan sebelah, asalkan jangan kacau orang lain, senyap-senyap tanya khabar solat, Allah Akbar, sampai Nabi tak benarkan untuk bercakap. Lepas tu baca bebas sampai Nabi kata, Nabi fardukan tidak ada solat bagi siapa yang tak baca Fatihah, la solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan proses syariat ni berlaku secara berperingkat-peringkat. Penetapan bacaan satu-satu. Jadi waktu sahabat baca tu memang waktu Nabi beritahu, waktu ni waktu tahiyah, waktu ni waktu qiyam, bacaan tahmid Allah. Jadi belum diajarkan lafaz khusus. Masa tu sahabat baca apa yang memuji Allah dengan kadar pengetahuan mereka, kerana belum lagi Nabi takyidkan dan ajarkan kepada satu benda. Sehinggalah Nabi ajarkan. Sahabat yang baca banyak, tapi yang diikrarkan itu saja di sunnah. Bukan kerana sahabat baca, tapi kerana diikrarkan. Nabi ikrarkan. Sebab itu jadi sunnah yang diguna pakai hingga ke akhir zaman. Sebab itu kita tak boleh nak jadikan hadis-hadis ini sebagai dalil bahawa boleh melakukan bid'ah. Sebab memang ketika itu belum ada larangan-larangan. Dan memang ketika itu, solat ketika itu memang begitu bentuknya. Solat pada peringkat awalnya tak diwajibkan Fatihah. Kita tak boleh pergi ambil nak baca, tak payah baca Fatihah ikut zaman tu. Sebab solat pernah Nabi takdirkan, Nabi pernah ajar dahulu pada solat awal hanya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita tak boleh amalkan begitu, kecuali dengan wajah-wajah orang yang tak mampu, seperti dalam hadis tertentu tak mampu baca kecuali Fatihah pun tak mampu, dia hanya tahu zikir, bacalah zikir apa yang dia tahu. Ada keadaannya. Jadi namun apabila agama ni sempurna, bila Allah dah turunkan ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, setelah turun ayat Quran ini, Nabi pesan balik-balik, agama sempurna, jangan tambah, jangan buat benda baru. Ini ya pesanan Nabi di akhir hayat Nabi SAW. Sebab itu yang perlu dibuktikan adalah dalam bab amal ibadah, adakah ada sahabat-sahabat yang mereka-reka amalan buat sendiri selepas Nabi wafat, mereka buat sendiri amalan, melakukan bid'ah tanpa ada petunjuk daripada syarak? Jawapannya tak ada. Kalau ada, ia bukan bab bid'ah. Ia dalam bab, kalau ada sahabat melakukan satu amalan, kemudian amalan itu disaksikan oleh sahabat yang ramai, kemudian sahabat yang ramai tidak membantah, mereka ikut buat sekali, tapi kita cari hadis tak jumpa daripada Nabi, tahu daripada sahabat, itu namanya hadis yang mauquf tapi dapat hukum marfu'. Hadis mauquf lahu hukmur rafa'. Hadis itu mauquf, hadis itu sahabat yang kata, tak kata Nabi kata. Tapi hakikatnya semua orang tahu bahawa hadis itu datang daripada Nabi SAW. Buktinya mana? Sahabat kat belakang semua ikut dan tak ada yang bantah. Mereka semua tahu. Cuma tak ada riwayat sampai bila kita kata Nabi kata. Contohnya, kita minggu lepas ada berlaku peristiwa apa? Gerhana bulan. Salat kusuf dan khusuf. Salat dengan 2 kali rokok. Dan 2 kali Fatihah, 2 kali qiyam dan 2 kali rokok. Nabi ajar ke? Hadisnya rafa' ke? Marfu' ke? Tak jumpa hadis marfu'. Hanya jumpa hadis daripada Sayyidina Ali. Riwayat Sayyidina Ali melakukannya. Dan sahabat di belakang ikut. Tak ada yang bantah. Maka hadis tersebut menjadi dalil bahawa amalan tersebut datang daripada Nabi SAW. Walaupun secara lafaznya tak disebutkan bahawa Nabi yang buat.
tapi sahabat takkan reka satu amalan yang baru. Ini kaedah ini ijma' di kalangan ulama. Sahabat takkan reka amalan baru. Sebab tu ada kaedah hadis mauquf lahu hukmur rafa'. Hadisnya mauquf tapi dapat hukum seperti rafa'. Seperti mana Nabi SAW, walaupun dia kata sahabat kata, tapi bila berkaitan dengan sahabat yang ajar, tapi bila berkaitan dengan ibadah, tahu Nabi yang ajar, bukan sahabat. Angkat tangan ketika solat jenazah. Sabit ke? Tak. Tapi perbuatan Ibnu Umar. Dan diikuti oleh sahabat lain ikut sekali. Semua diketahui bahawa perbuatan tersebut datang daripada Nabi SAW. Berbeza daripada masalah yang sahabat khilaf. Seorang sahabat buat, sahabat lain bantah. Ada ini bukan sunat. Itu khilaf yang perlu dibincangkan. Siapa yang betul, siapa yang salah. Ini semua kita bincangkan dan di tempatnya. Okey. Kita syarahkan dulu. Sampai sinilah. Kita insyaAllah kita akan sambung semula berkaitan dengan Rabbana walakal hamd pada minggu depan insyaAllah. Buka pada soalan. Silakan. Harta tidak menjadi ukuran. Harta dan kesenangan nikmat tidak ukuran. Hidayah yang sebenar adalah hidayah dalam melakukan ketaatan. Kalau ada harta dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah, iaitu hidayah. Harta tidak menjadi ukuran. Jelas? Secara mudahnya. Walaupun dadanya panjang, tapi ceritanya ringkas. Harta dan nikmat tidak menjadi ukuran. Istilah yang sebagian ulama salah sebut, rezeki ada dua. Satu rezeki yang turun, yang kedua rezeki yang naik. Rezeki ada dua. Satu rezeki turun, yang kedua rezeki naik. Rezeki yang turun yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki di langit itu terdapat rezeki kalian. Rezeki kita ke mana? Ke langit. Walaupun di bumi, tapi tak akan berlaku satu benda kecuali ketetapan daripada langit. Walaupun duit di tangan kita, happy. Dan sampai masa habis. Tak cerita pribadi pula. Ada kerana kita seronok, oh dapat duit, kan? Happy, tengah happy. Tiba-tiba kereta buat salah. Dah. Duit yang kita pegang ni bagi apa main? Itu rezeki yang turun. Rezeki yang turun ni Allah tetapkan. Rezeki yang turun adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Semua benda. Fi sama'i rizqukum. Rezeki kita, selagi kita hidup, ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kehidupan kita sendiri. Wa ma tu'adun, iaitu maut, Allah yang tetapkan. Bila datang pintu maut, tertutuplah segala rezeki dunia ni. Tak ada apa-apa dah. Allah tarik habis. Hazimul ladzat. Dia akan musnahkan semua kelezatan. Namun, soalannya, kita nak kata dapat hidayah ni, hidayah yang kita nak, berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan naik semula. Umur kita 24 jam Allah bagi ni, berapa waktu, berapa jam, berapa minit yang kita lakukan ibadah kepada Allah. Itulah di tahap kualiti rezeki yang naik. Allah tetapkan kita hidup dalam berapa tahun. Tapi dalam tahun-tahun tersebut berapa persen, berapa hari amal ibadah kita kepada Allah.
Allah berikan duit kita, gaji kita dapat keluar 4,500, 5,000, 7,000, 8,000. Ada yang sampai 20,000 gajinya. Itu yang turun, yang Allah bagi. Yang menyebabkan duit yang kita gunakan di tempat yang Allah redha, yang mana malaikat akan catat dalam buku amalan dan diangkat naik. Itu berapa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Kalimah-kalimah baik. Kita bercakap dalam satu hari berapa perkataan? Berapa perkataan yang kembali naik, yang akan mana kalimah tayyib yang akan naik ke atas. Semua rezeki yang turun ditentukan keberkatannya pada sejauh mana naik. Ada orang Allah bagi banyak-banyak, tak ada naik langsung, habis jadi najis kalau dia makan lah. Atau habis tabur di mana-mana. Hadis tempat maksiat, waliyahzubillah. Hadis tempat yang kosong. Menilai kita, nilai keberkatan rezeki kita, harta kita bergantung pada berapa banyak ianya kembali kepada Allah. Kalau kita gunakan untuk Allah, dia kekal selama-lamanya. Dah naik, dah. Itu memang aset kita kat syurga. Kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar akan jadi tumbuh-tumbuhan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia tak hilang. Turun tu mungkin boleh hilang, habis itu. Tapi yang naik. Jadi keberkatan mana dikatakan sebagai barakah itu bila kebaikan itu berkekalan sampai ke hari akhirat. Itu barakah yang sebenar. Wallahu alam. Okay, InsyaAllah sampai sini. Akmal nak tanya tapi dia kata kat bawah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.